Cakaplah. Jakim.tv menyatukan ummah global. Assalamualaikum dan salam muhibah kepada para penonton di rumah. Semoga ceria-ceria hendaknya di pagi yang indah ini. Terima kasih kerana bersama saya Aidi Azhar dalam rancangan Respons Inspirasi Dirimu. Pastinya rancangan bermotivasi bagi mereka yang berinspirasi. Ya, para penonton, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dalam episod kali ini yang akan membicarakan tentang tajuk misi penyempurnaan akhlak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita di studio pada pagi ini adalah salah seorang pengarah urusan daripada Institut Pembangunan Minda Training Consultancy Sdn Bhd. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Azlan Abdul Jalil ya. Ya. Okey, selamat datang ke studio. InsyaAllah Ustaz, kita akan membicarakan satu isu, mungkin isu ini amat penting bagi kita orang Islam dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah mungkin Ustaz, kita di dalam hidup ni, kita akhlak ni amat penting dalam kehidupan. Jadi apakah makna definisi akhlak itu sendiri Ustaz? Baik, terima kasih kepada saudara Aidi Azhar di atas tanyaan tersebut. Alhamdulillah kita berada pada situasi atau suasana dipanggil Maulud Nabi, ya, ataupun hari kerajaan kelahiran Nabi SAW. Sudah pastinya suasana-suasana itu masih lagi kita rasai hingga pada hari ini. Jadi sesuai untuk kita sebut sebagai tajuk ini tajuk yang penting kerana dia membicarakan tentang misi penyempurnaan akhlak oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk kita berbincang jauh, jadi sesuai untuk kita bincang atau kita ulas kembali sedikit berkenaan dengan sebenarnya apakah maksud ataupun definisi akhlak itu sendiri. Kalau kita mengkaji dan kita menghurai banyak perkara lah, ya, Syekh Aidi Adha, ya, tentang akhlak itu sendiri, kalau kita baca dan kita lihat, banyak maksud di sana yang boleh mengarah atau menjurus tentang fokus tajuk kita. Kalau kita melihat bagaimana Barat mendefinisikan akhlak sebagai attitude, ya, sebab itu kalau kita melihat pengkajian daripada Harvard Business School, dia mengkaji bahawa sebenarnya akhlak itu menyumbang 93% ataupun 93% kepada kejayaan. Ya, berbanding kepada ilmu, pengetahuan, maklumat, dia hanya menyumbang 7% atau 7% saja kepada kejayaan. Sebab itu mereka menganggap akhlak atau attitude sebagai perkara yang sangat penting, ya. Dan kalau kita melihat pula bagaimana huraian yang pernah dihuraikan atau disebut oleh imam kita Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya. Suatu ketika dahulu pernah bicarakan bahawa sebenarnya akhlak itu ialah suatu yang terzahir secara spontan. Hasanan kana am sayyi'ah, ya. Suatu perkara yang terzahir pada kita secara spontan, ya, sama ada perkara itu baik ataupun sebaliknya tidak baik, ya. Contoh kalau kita tersangkut batu. Perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tengok keluar perkataan-perkataan yang kurang baik, ya. Contohnya perkataan yang agak keterlaluan, contohnya sebut-sebut perkataan-perkataan tidak baik. Itu di antara contoh akhlak yang terzahir dalam diri mereka. Ada juga orang yang ketika mana dia tersilap ataupun dia tersadung sesuatu, terjatuh ataupun berlaku kejutan, disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu sebenarnya akhlak yang terzahir dalam diri mereka. Kerana kalau kita melihat manusia, dia sama. Kalau kita lihat zahir bentuk tubuh dia sama, ya. Senyum, kalau kita senyum dia pun senyum, kalau dia cakap dia pun bercakap, ya, akhlaknya pun cantik. Tapi setelah bila mana diuji, dicuba, tiba-tiba keluar perkara yang lain. Ya, itulah kadang-kadang kita panggil, ya, Imam Ghazali panggil akhlak ialah perkara yang terzahir atau yang tertimbul secara spontan datang pada hati kita. Sebab dari itu sebenarnya, ya, akhlak ini perkara yang tidak boleh kita berpura-pura lah, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang nak berpura-pura dengan akhlak, ya.
konon bila berjumpa ya dengan orang lain baru dikenal, dia akan cuba pamerkan akhlak mereka yang baik. Tetapi setelah kita kenal dia seminggu, 2 minggu, baru terkeluar sedikit kata-kata ataupun bentuk-bentuk perangai ataupun akhlak sebenar yang menggambarkan realiti, itulah kehidupan ataupun diri mereka yang sebetulnya. Jadi sebenarnya saya rasa akhlak ini suatu perkara yang sangat penting kerana dia ada kaitan dengan dalaman ataupun hati kita, dan kita keluarkan, dan yang terkeluar itu, yang terzahir itulah yang dipanggil akhlak. Ya, saya rasa macam itulah ya saudara Adi Azhar. Ya, itulah kupasan serba sedikit akhlak, definisi akhlak daripada Ustaz Azlan kita. Ya Ustaz, tadi Ustaz ada mengatakan bahawa akhlak itu sinonim dengan hati dan dalaman kita. Mungkin Ustaz boleh berikan tips atau bagaimana untuk kita menjaga hati kita boleh menzahirkan kepribadian kita dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, saya suka kadang-kadang nak menyebutkan tentang sebenarnya hati ni benda sangat penting untuk kita fikir-fikir dan kita terus bicarakan. Kalau kita melihat apa yang pernah Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wahai manusia, bukanlah buta itu buta mata, tetapi yang buta itu ialah buta mata hati yang letak dalam dada. Bermaksud ya, penonton sekalian dan hadirin sekalian, sebenarnya perkara yang sangat-sangat Allah pentingkan kepada kita ialah jangan sampai kita buta mata hati. Kerana kalau kita melihat ya, ada banyak perbezaan di antara orang buta mata dengan buta mata hati ni. Ya. Contoh orang buta mata lah, di antara kebaikan orang buta mata, pertama dia suka dibantu. Tu orang buta mata. Orang buta mata. Ya, contohlah kalau dia nak melintas jalan, kita pegang tangan dia, kita lintaskan jalan. Lepas dia melintas jalan, dia kata apa? Terima kasih ya bang, terima kasih ya kak, terima kasih ya dek. Bermaksud dia suka dibantu, dia suka berterima kasih. Berterima kasih. Setelah dibantu, dia berterima kasih kepada kita. Tapi ingat, orang yang buta mata hati, dia jarang untuk suka dibantu. Bila kita nasihatkan dia, ya, kalau nasihatkan tentang bab akhlak, bab ibadah atau seumpamanya, dia melenting. Ya. Itu kadang-kadang itu menunjukkan bahawa hati mereka sedang buta. Jadi sebenarnya hati perkara yang sangat-sangat penting ya untuk kita bicarakan. Ya, dan itulah untuk permulaan kalau kita melihat sedikit sebelum kita pergi jauh. Ya, mungkin kita boleh berehat seketika. Kita sambung topik kita kali ini sebentar lagi. Terima kasih lagi bersama kita Respon. InsyaAllah Ustaz, kita akan kupas lagi sedikit tentang hati ni Ustaz. Macam mana kita nak jaga hati kita, macam mana kita nak polish hati kita ni supaya bersihkan lagi dengan Clorox ke, dengan klorin ke. Macam mana kita nak bersihkan hati kita ni Ustaz, macam mana? Terima kasih ya saudara Aidi. Memang kalau sebut perkara hati ni hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, sebab itu Allah pernah sebut ya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bermaksud memang hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Sebab itu kalau kita melihatlah ya, kadang-kadang pernah Allah merintih. Bukan Allah merintih, tetapi Allah pernah menyebutkan atau kalau kita melihat suatu hadis yang pernah disebut oleh Nabi SAW, ketika mati seorang manusia ini sebenarnya bermula daripada dia mati dan hingga dibawa di kafan dan dibawa ke liang lahat atau ke tepi kubur, ada 40 soalan yang akan Allah tanya pada mereka. 40 soalan Ustaz. Yang pertama tentang soalan berkaitan dengan hati. Ya, Allah akan bertanya pada manusia tersebut, wahai manusia, kata Allah, ya, kenapa ya engkau sering menjaga tempat jatuhnya pandangan manusia kepada kamu? Apa dia? Dirinya, mukanya dibagi cantik, handsetnya, keretanya, rumahnya. Tetapi kenapa wahai manusia, engkau kurang menjaga tempat jatuhnya pandangan aku kepada kamu? Apa dia? Pandangan Allah ni. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Oleh sebab itulah kadang-kadang memang hati ni benda sangat rumit untuk kita sebut. Ya. Jadi di sini bolehlah saya berikan sedikit beberapa perkara yang kalau kita nak bincang boleh kita panjangkan sedikitlah sebagai ilmu, suatu sempadan kepada kita. Baik, saya suka nak bawa sedikit lagu daripada Hijaz ya tentang pandangan mata hati. Saya tertarik dengan lagu tu lama dah ya, Encik Aidi. Yeah. Hijaz sebut, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu
selalu melulu pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Bermaksud sebenarnya